Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan reaction, saya nak maklumkan kepada anda sekarang berlaku Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang terletak di MBC Convention Center. Saya akan berada di sana daripada 1 sehingga 10 hari bulan Disember. Anda boleh datang bertemu dengan saya bersama sembang dan mungkin anda boleh dapatkan buku-buku saya di gerai di booth N10. Sahabat-sahabat, satu hari lepas saya tengok ada satu channel di YouTube telah upload satu video daripada Ustaz Syakir Nasuha yang saya rasa tak patut untuk disebarkan di dalam YouTube. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction. Jadi biar faham, semua Allah punya. Inilah tujuan mengaji ilmu tauhid. Supaya kita reda dengan segala ketentuan Allah. Yang kita harap hanya satu, yakni Allah. Lain tu bebek kurang sudahlah. Mak kata tok guru kami, keling-keling je dia kata. Bebek kurang tengok-tengok gitu je. Sebab tu bukan kita punya. Adapun kita ni pun milik Allah. Allah yang punya. Itu dia. Itulah tauhid. Kita nak kosongkan hati ni, hanya Allah sahaja yang ada di dalam hati kita. Tu yang berlaku kepada siapa nama tu, Datuk Ishak Bahrom. Berlaku kat Datuk Ishak Bahrom, bekas mufti Selangor. Bila di negeri Selangor tu buat fashion show ke apa dah, Ratu Cantik ke benda dah. Zaman dulu lah ni. Maka dia sebagai mufti, dia ambil tindakan. Dia keluarkan hukum kata siapa yang terlibat dengan program tu haram. Wajib bertaubat kepada Allah. Dan dia tak bagi majlis itu dilaksanakan dalam negeri dia, sebab dia yang jaga bahagian hukum hakam agama dalam negeri dia. Serta-merta dalam notis 24 jam dapat surat daripada kerajaan pusat, Perdana Menteri ketika itu. Fikir-fikirlah sendiri siapa dia, kan? Dia hantar surat dekat Datuk Ishak Bahrom, dipecat serta-merta. Dipecat. Bila dia dipecat, apa dia jawab? Kamu boleh rampas harta aku, boleh rampas pangkat aku, boleh rampas jawatan aku, boleh rampas kereta aku, boleh rampas rumah aku, tapi sekali-kali kamu tak boleh rampas iman aku. Tu ni Allah betul dia cakap. Dunia pun di tangan. Mu nak ambil balik, ambil pi. Aku sikit tak heran, tapi Tuhan mu tak boleh ambil daripada hati aku. Allah duduk dalam hati aku. Mu pancung kepala aku sekalipun, Allah tetap di hati aku. Tu baru akidah, tu baru tauhid. Ni bau ugut. Tarik balik subsidi. Bau ugut gitu. La ilaha illallah. Bau ugut tarik tauliah. Ustaz, jangan lebih-lebih. Tarik tauliah kan? Tak ada. Saya sikit tak heran. Mu nak panggil, panggil. Mu tak nak panggil, sudah. Kan? Tak mengajar majlis sudah, mengajar di pondok. Tak ada masalah, kan? Tugas kita nak menyampaikan saja. Nak mengaji panggil, tak nak mengaji sudah, lantak kamu. Itu je. Barulah kita ni tak bergantung dengan orang. Kita bergantung dengan Allah. Inilah tauhid. Itu nak tunjuk beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Waktu Tok Guru Siddiq Noor, Tok Guru kita lah, dia kena tahan, masuk ISA, kena penjara. Dia masuk dalam tahanan. Masa kena masuk tu, ada seorang pegawai ni sombong. Sebab dia yang jaga tempat tu. Dia kata, Siddiq, dia panggil Siddiq hang duduk dalam ni, dalam genggaman aku. Kata, dalam genggaman aku. Kalau aku tak sign, selagi tu hang takkan boleh keluar. Dia cakap gitu. Tapi ada Tok Guru cuak, takut. Tok Guru jawab, senang. Dia kata, maaf cik, saya masuk sini, saya masuk penjara bukan sebab polis, bukan sebab mahkamah, bukan sebab undang-undang, mahupun cik sendiri. Tapi saya masuk, yang masukkan saya itu Tuhan saya Allah. Dan saya akan keluar bila Tuhan saya nak saya keluar. Walaupun orang keliling mungkin tak setuju, tapi kalau Allah nak keluarkan saya tetap akan melangkah kaki keluar. Tu akidah.
Jadi masih dia dalam tahanan tu, orang kaki ceramah, tiba-tiba tak boleh ceramah, nak ceramah juga. Jadi apa dia buat? Masa tengah waktu makan, dia ambil tray, kan tray besi tu kan. Kan jadi pakai tray besi tu, dia ambil sudut, dia ketuk tang 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 tang. Lepas makan ni kita ada ceramah. Orang pun tanya, ceramah? Tak pernah ada. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kata Tok Guru. Ustaz Siddiq dia sampai ceramah di kantin tu, kafe tu. Saya sendiri sampai ceramah. Dia pun ceramah. Tengok hari-hari dia buat. Lama-lama orang makin ramai ikut dia, makin ramai. Siap takbir dalam cara. Takbir, Allahu Akbar dalam cara. Lama-lama gawai-gawai ni pun pening kepala. Kita kalau simpan dia lama-lama naya ni kata. Semua pakai ikut dia ni. Kan? Jadi bincang-bincang mesyuarat, buat keputusan bebaskan dia. Bebaskan dia. Akhirnya masa dia keluar tu, dia lalu depan mamat yang sombong hari tu. Dia kata apa? Betul tak apa saya kata? Nah, hari ni saya keluar. Walaupun dalam hati awak tak setuju, tapi bila Allah nak saya keluar, saya tetap akan keluar. Nampak? Ini akidah, ni tauhid. Ini orang baru ugut. Hang duduk dalam ni, aku tak sayang tak boleh keluar. Janganlah. Terus merayulah apa. Sorry, tak ada. Tu. Ada? Lepas tu jangan tunduk dengan makhluk. Tunduk hanya pada Allah. Tu simbolik semayang kita tu. Rukuk dengan sujud. Tunduk kita semata-mata pada Allah, bukan pada makhluk. Kan? Gitu. Taat kita. Selagi mana makhluk itu taat pada perintah Allah, kita boleh taat dengan dia. Dia tak taat Allah, kita pun tak ada taat pada dia. Gitu. Jadi jangan bergantung dengan makhluk, bergantunglah dengan Allah. Okey, baik sahabat-sahabat, kita telah menonton kenyataan daripada Ustaz Syakir Nasuha yang saya kira perlu diperhatikan dengan baik-baik. Saya nampak ada beberapa kesalahan fakta yang patut diperbetulkan. Sahabat-sahabat, video ni bukan video lama, dia adalah video baru. Tajuk yang diberi ialah Mufti Lantang dipecat 24 jam. Kemudian buat emoji wajah sedih lah. Dan dia sebut dekat sini 44,614 orang yang telah menonton dan di-upload pada 4 Disember 2023 di Abu Khadijah, channel yang sentiasa memaparkan video-video daripada Ustaz Syakir Nasuha. Ramai telah menonton dan ini adalah video baru. Ramai kita tahu bahawa wujud krisis pada zaman Mufti Ishak Bahrom di negeri Selangor, yang mana Mufti ini telah mengambil tindakan kepada peserta Ratu Cantik dan berlaku pergeseran dengan Kerajaan Persekutuan. Pun begitu, ada beberapa kesalahan fakta yang telah disebutkan, yang telah disampaikan kepada kita. Siapakah yang melantik Mufti Negeri Selangor jika bukan Sultan Selangor? Dan siapakah yang layak untuk memecat mufti-mufti berkenaan? Tidak lain, ia hanyalah Sultan Selangor semata-mata. Kita tengok apa yang disebutkan dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2023, bahagian 3, Perlantikan Mufti, Kuasa dan Hal Ehwal Agama, Jawatan Kuasa Fatwa dan Fatwa yang berhubung dengan kepentingan nasional. Seksyen 44. Tajuk Perlantikan Mufti dan Timbalan Mufti. 44-1. Duli Yang Maha Mulia Sultan hendaklah melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor. 44-2. Perlantikan Mufti dan Timbalan Mufti hendaklah disiarkan dalam warta sehingga 44-3. Apabila seksyen ini mula dikuatkuasakan, Mufti dan Timbalan Mufti Negeri Selangor sebelum sahaja seksyen ini mula berkuat kuasa hendaklah disifatkan telah dilantik di bawah seksyen ini sebagai Mufti dan Timbalan Mufti bagi Negeri Selangor dan hendaklah terus memegang jawatan itu. Dan kita tahu bahawa Datuk Ishak Bahrom, Mufti Selangor pada ketika itu, dia dilantik pada tahun 1985 hingga 1997. Dan siapakah yang memberhentikan dia? Tidak ada orang yang memberhentikan dia. Yang disebutkan oleh kerajaan negeri ialah kontrak beliau yang akan tamat pada Oktober tahun 1997 tidak diperpanjangkan. Ini berbau maksud dia bukan dipecat. Bahkan isu pertandingan Ratu Cantik itu berlaku pada bulan Mei 1997. Ia tidaklah serta-merta seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Syakir Nasuha. Tidak 24 jam pun. Dan ini adalah satu kesalahan fakta yang saya fikir boleh merosakkan kefahaman dan memberikan salah faham rakyat negeri Selangor dan juga rakyat Malaysia terhadap institusi agama negeri Selangor yang diketuai oleh Sultan Selangor. Ia adalah isu 3
PR yang tidak patut Ustaz Syakir Nasuha memberikan satu kenyataan yang bersifat provokatif, salah, palsu dan tipu. Ini adalah satu perkara yang tidak bertanggungjawab apabila seorang ustaz berada di meja kuliah, dia menyebutkan hal berkenaan kepada orang ramai. Ia adalah satu perkara yang salah dan perlu dihentikan segera. Tidak ada seorang Perdana Menteri pun yang ada kelayakan untuk melucutkan jawatan mana-mana mufti di negara Malaysia ini. Bahkan mufti wilayah persekutuan sendiri mempunyai undang-undang khusus terhadap hal berkenaan. Pihak Perdana Menteri tidak ada kuasa langsung terhadap hal berkenaan. Oleh itu, kenyataan yang mengatakan bahawa Perdana Menteri kepada ketika itu, yang kita tahu bahawa pada ketika itu Perdana Menterinya adalah Dr. Mahathir Mohamad, dia bertindak melucutkan jawatan Datuk Ishak Bahrom, itu adalah satu perkara yang fatal. Ia adalah auta, ia adalah penipuan. Bahkan bukan sikit-sikit, selain daripada orang yang hadir pada kuliah Ustaz Syakir Nasuha, yang menonton 44,000 orang telah cuba ditipu oleh Ustaz Syakir Nasuha. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh dibiarkan. Pihak penguat kuasa, pihak polis dan seumpama dengannya perlu mengambil tindakan terhadap pembohongan yang dibuat secara terang-terang ini, dan ia adalah perkara yang serius. Apatah lagi sekiranya Ustaz Syakir Nasuha mendapat tauliah negeri Selangor. Saya tak tahu adakah Ustaz Syakir Nasuha dapat tauliah mengajar ataupun tak, sebab website semakkan tauliah itu buat masa ini tergendala. Jadi saya tak dapat nak buat semakkan adakah beliau dapat tauliah ataupun tak. Tapi kalaulah beliau mendapat tauliah, beliau telah melakukan satu perkara yang telah melanggar tauliah berkenaan, melanggar undang-undang, bahkan kesepakatan dalam tauliah berkenaan. Isu perlantikan mufti dan pemecatannya tidak patut dipolemikkan di meja penceramah yang telah dilakukan oleh Ustaz Syakir Nasuha. Sekiranya perkara ini dibiarkan, akan terjadi fitnah kepada kerajaan negeri Selangor, akan terjadi fitnah kepada mufti Selangor, akan terjadi fitnah kepada sultan yang berkuasa untuk melantik dan juga memecat mana-mana mufti. Dan kita tahu secara hakikatnya Sultan Selangor tidak pecat Datuk Ishak Bahrom. Dia cuma tidak melanjutkan jawatan berkenaan dan ia tamat pada waktu kontraknya dan diganti kemudiannya oleh Datuk Tamyiz. Sangat bohong apabila Ustaz Syakir Nasuha kata ia diberhentikan dalam tempoh 24 jam atas satu surat daripada Perdana Menteri. Demikian juga Ustaz Syakir Nasuha ada sebut berkaitan tentang tauliah. Saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat kita, tauliah di negeri Selangor dan juga tauliah di negeri-negeri yang lain mempunyai satu tanggungjawab yang cukup penting untuk kita semua pegang. Ia adalah mandat daripada Sultan yang patut kita jaga. Ia bukan isu aku nak ambil, aku tak nak ambil, tapi kerja dakwah tetap berterusan. Tetapi ia adalah satu isu undang-undang yang sepatutnya orang yang nak berikan ceramah agama di negeri Selangor, tak kiralah kat masjid ke, dekat surau ke, dekat pondok ke, dia patut memohon tauliah daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Ini membuktikan bahawa orang-orang agama kita adalah orang yang mengikut peraturan, undang-undang, bukan main ikut sedap saja. Demikian juga dalam cerita Ustaz Syakir Nasuha tadi, nampak seolah-olah nak membayangkan kerajaan kita ini adalah satu kerajaan yang begitu haprak sehingga pegawai-pegawai boleh berbincang sesama mereka untuk nak keluarkan seseorang daripada tahanan IASA hanya sekadar dia ada crowd berceramah di dalam penjara. Itu bukan sistem nak keluarkan orang daripada penjara. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, saya harap hati-hati berkaitan tentang apa yang kita nak sebut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sebut apa yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya. Pendengaran, penglihatan, jantung hati kamu semua akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.